Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit, ataupun kita santai-santai lah. Kita nak cerita ataupun kita nak ulas sikit berkaitan tentang satu soalan yang sangat terlalu sering sangat ditanya dekat saya punya YouTube, demikian juga dekat Facebook, bahkan dekat waktu live. Soalan ni selalu sangat ditanya kepada saya. Jadi hari ni kita nak bagi ulasan sedikit lah. Kita tak bagi ulasan panjang sangat, tapi kita nak sembang-sembang saja, iaitu berkaitan tentang Ustaz Ibik Liu lah, ataupun isu yang dikenakan kepada dia. Saya sebenarnya tak berminat untuk nak sebut tentang peribadi ataupun tentang seseorang secara peribadi. Kalau kita kata okey, ini adalah perbincangan berkaitan tentang Ustaz Ibik Liu, mungkin ramai yang akan tengok, orang akan komen dan sebagainya lah. Yang share pun mungkin akan jadi ramai, dan mungkin akan tersebar juga video-video berkaitan tentang hal berkenaan. Tapi kalau kita sembang bab tu saja, dia akan habis dekat Ibik Liu lah. Dia akan, bila kita cerita Ibik Liu, dia akan habis dekat Ibik Liu. Adakah dia akan memberi manfaat kepada orang lain? Yang tu yang kita tak dapat pastikan sekiranya kita sembang hanya kepada seorang individu yang bernama Ibik Liu. Tapi kalau kita bincang benda ni dengan lebih luas, iaitu perbincangan yang lebih memandaikan umat dengan ilmu, maka insya-Allah ia akan lebih banyak memberikan manfaat, insya-Allah. Pertama sekali saya syok juga kalau kita sembang atau kita ulas berkaitan tentang isu ugamawan. Ada orang selalu tanya saya, yang dinamakan ugamawan tu siapa? Siapakah orang yang disebut sebagai ugamawan ataupun agamawan lah? Pada saya, pada pendapat peribadi saya, agamawan ni adalah orang yang kukuh dalam beragama, juga ilmuwan, alim ulama' juga termasuk dalam kalangannya. Kalau kita kata dia selalu pergi masjid, pergi surau, kita anggap dia sebagai agamawan lah. Kita tak akan kata dia ahli maksiat. Lawan kepada agamawan mungkin awam, orang awam ataupun ahli maksiat. Jadi orang agama ni ataupun disebut sebagai agamawan ni adalah panutan masyarakat. Apa-apa masalah, biasa masyarakat akan pergi mencari ugamawan ataupun agamawan. Cuma adakah agamawan ni mempunyai martabat tertentu? Jika nak dibandingkan begitu, maka kita kena bandingkan daripada sudut penilaian ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui, orang yang alim, orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji? Pastinya tak samalah. Orang yang mengaji, dia tahu tentang satu perkara tu, baik dan buruknya, apa yang dikehendaki oleh agama tentang hal berkenaan. Manakala orang yang tak mengaji ataupun orang yang tidak mengetahui, mereka ni tak tahu, sehingga kadang-kala mereka melakukan perbuatan dengan sikap yang tak bagus. Sikap-sikap disebut sebagai jahil. So agamawan ni agak umum. Kadang-kala dia ada background agama, maksudnya background pengajian Islam. Kadang-kadang dia tak ada background pengajian Islam. Kalau kita nak kata ulama' pula, pasti kita akan hubungkan dia dengan orang yang mengaji agama lah. Macam Ustaz Ibik Liu, kita kata dia adalah agamawan lah. Nak kata dia orang yang ada formaliti pengajian Islam, tidaklah. Dia tidak ada formaliti pengajian Islam. Tapi daripada sudut dia adalah orang yang orang melihat kebaikan-kebaikan dia, lalu orang mengambil manfaat daripada agama dia. Dia pula pakai nama ustaz dan sebagainya. So orang anggap sebagai agamawan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya agamawan melakukan kesilapan, adakah ada hak tertentu kepada agamawan? Jawapannya ataupun ulasan kita adalah tidaklah. Satu hari dalam satu hadis yang sahih, satu hari orang Quraisy berbincang-bincang berkaitan tentang seorang wanita Makhzumiyah yang didapati mencuri.
Lalu orang carilah macam mana ni nak settlekan benda ni. Kita perlu mencari orang yang paling disayangi oleh Rasulullah untuk bercakap ataupun nak minta belas kasihan lah. Lalu dilantiklah Usamah bin Zaid, orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Kemudian apabila Usamah diberitahu kat Nabi SAW, maka Nabi SAW tegur Usamah, adakah kamu mahu untuk nak melawan kehendak-kehendak Allah? Adakah kamu mahu untuk melawan hududullah? Kemudian Nabi SAW bangun. Nabi SAW berkhutbah. Nabi sebut, wahai umat manusia, sesungguhnya telah musnah satu masyarakat sebelum daripada kamu ini, yang mana apabila golongan yang mulia, yang dipandang mulia, orang kaya dan sebagainya, daripada kalangan mereka yang mencuri, mereka akan membiarkan orang ni. Tetapi jika daripada kalangan mereka orang yang dhaif, dijalankan hudud kepadanya. Nabi kata, demi Allah, sekiranya Fatimah bintu Muhammad, anak aku tu, mencuri, nescaya aku akan melaksanakan hudud kepadanya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi daripada hadis ni kita tahu bahawa Islam adalah agama yang adil. Dia adil walaupun kepada orang yang kita sayang. Fatimah adalah orang yang Nabi SAW cukup sayang. Pun begitu, daripada sudut keadilan tetap perlu ditegakkan. Walaupun hakikatnya Fatimah tidak mencuri, tetapi Nabi SAW memberikan satu panduan, iaitu tak kiralah orang yang buat jenayah tu, orang yang kita sayang ataupun orang yang tidak kita sayang, kita kena melaksanakan tuntutan had kepadanya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara kamu sama ada dia itu zalim ataupun yang dizalimi. Apa maksud zalim? Zalim maksudnya dia buat jahat. Apa yang maksud dizalimi? Dia orang yang kena buat jahat. Macam mana tolong orang yang dizalimi? Kita bebaskan dia daripada kezaliman, daripada terus dizalimi. Apakah maksud kepada orang yang kita membantu orang yang zalim? Maksudnya kita bebaskan dia daripada terus menzalimi. Sebab tu juga Islam mengarahkan kita untuk berlaku adil, sama ada kepada orang yang kita sayang ataupun tidak kepada orang kita sayang. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Surah Al-Ma'idah ayat ke-8. Allah Ta'ala sebut, dia kata, wahai orang-orang yang beriman, kamu mesti menjadi orang-orang yang adil, menjadi orang saksi-saksi yang boleh dipercayai. Janganlah disebabkan ketidaksukaan kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu melakukan kezaliman kepada mereka. Berlaku adillah, sesungguhnya ia adalah yang paling dekat dengan takwa. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Bila kita bagikan satu perkongsian dengan usaha kita untuk nak menapis kezaliman, kita jangan berlebih-lebihan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu suka sebut benda mana yang kamu tak tahu sangat. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan juga jantung hati kamu, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena pastikan betul-betul dalam bab, tak kira lah ustaz mana pun yang bagi ataupun ustaz mana pun yang melakukan kesilapan, kita jangan berlebih-lebihan lah. Apatah lagi bila kita ada
satu kemampuan untuk nak settlekan masalah itu dengan jalan undang-undang, maka perlu pergi kepada undang-undang dan kita berikan hak undang-undang kepada pengamal undang-undang. Orang-orang yang tidak mengamalkan undang-undang, kerjanya adalah untuk menyerahkan hal itu kepada orangnya. Jika tidak, kalau semua orang nak melakukan undang-undangnya, akan jadi masalah. Kadang-kadang saya duk fikir juga, nak bagi tahu juga. Ada satu perkara yang mungkin kadang-kadang kita terlepas, iaitu berkaitan tentang peranan media sosial di dalam menjelaskan ataupun di dalam memerangi perkara-perkara yang kita anggap salah lah. Kadang-kadang kita tak nafikan juga dengan viralnya satu-satu isu, pihak penguat kuasa dapat menjalankan perkara itu dengan lebih mudah lah, sebab bendanya dah viral. Kalau anda tak viral, pemangsa tu dia nak settlekan susah. Dia seorang-seorang dia saja, tak ada orang yang boleh backup dia. Kadang penat juga pada diri dia. Jadi benda-benda macam tu pun kita kena fikir jugalah kan. Ada orang cakap berkaitan tentang isu ni, kita tak perlu untuk nak sembang, sebabnya ia melibatkan aib. Satu perkara yang perlu kita jelas di sini, perbezaan di antara menyebarkan aib ataupun satu lagi yang disebut sebagai usaha untuk membenteras jenayah. Sebahagian orang kata, oh ini isu sexual grooming dan sebagainya, ini adalah isu aib peribadi. Sedangkan daripada sudut hakikatnya, ini bukan isu aib peribadi, tetapi ia melibatkan mangsa-mangsa yang ramai. Dan jika dilihat daripada sudut, dia adalah satu jenayah yang mungkin akan berulang, dan kemungkinan sedang berlaku, kemungkinan masih lagi berlaku, maka ia perlu dihentikan.